Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada seluruh pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sukalah untuk saya petikkan beberapa kelebihan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya petik daripada kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah yang dikarang oleh Sayyidi Al-Arif Billah Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata beliau, adalah sangat suka bagiku untuk menyebutkan kepada kalian beberapa faedah selawat dan juga salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengumbat rindumu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan cinta yang sejati dan menjadikan kesibukan waktumu dengan banyak bersalawat dan juga salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sekali kelebihan bersalawat. Di antaranya yang pertama, menghapuskan kesalahan, membersihkan amalan dan juga mengangkat darjat. Yang kedua, diampunkan dosa, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon keampunan kepada pembacanya. Masya-Allah. Yang ketiga, memperolehi gudang pahala seumpama bukit Uhud, dan ditimbang pahala itu dengan timbangan yang sangat luas. Yang keempat, dicukupkan urusan dunia dan akhirat bagi mereka yang menjadikan keseluruhan waktunya untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dipadamkan dosa dan kelebihannya mengatasi daripada membebaskan hamba. Yang keenam, selamat daripada segala keadaan, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat dan layak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang ketujuh, memperolehi keridhaan Allah dan rahmatnya, aman dari kemurkaannya dan berada di bawah naungannya. Yang ke-8, diberatkan timbangan mizan nanti di akhirat kelak dan layak mendapat air daripada kolam telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasti akan selamat daripada dahaga selama-lamanya. Amin. Yang ke-9, pembebasan daripada api neraka melalui titian sirat seumpama kilat yang menyambar, dan dapat melihat tempatnya yang didekatkan kepadanya sebelum mati, iaitu diperlihatkan kedudukan syurga sebelum seseorang tersebut meninggal dunia. Kelebihan yang ke-10, memperolehi banyak bidadari di dalam syurga dan mendapat kedudukan yang sangat terpuji. Kelebihan yang ke-11, selawat itu sebagai penyuci diri dan harta juga bertambah dengan berkat selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, ditunaikan baginya 100 hajat, bahkan boleh lebih lagi, karena disebutkan dalam satu asar bahawasanya barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, Allah Ta'ala akan tunaikan 100 hajat baginya, 70 hajat akhirat dan juga 30 hajat dunia. Kelebihan yang ke-13, selawat merupakan ibadah dan di antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, orang yang berselawat itu merupakan tanda pembacanya ahli sunnah wal jamaah. Yang kelebihan yang ke-15, para malaikat sentiasa berselawat, itu sentiasa mendoakan keampunan kepada orang-orang yang berselawat, selagi mana orang tersebut sentiasa melafazkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, selawat itu penghias suatu majlis dan menolak kefakiran serta kesempitan hidup. Yang ke-17, memperolehi sangkaan-sangkaan yang baik daripada manusia. Orang akan bersangka baik dengan kita kalau rajin berselawat. Yang ke-18, orang yang berselawat menjadi orang yang utama di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Yang ke-19, memberi manfaat kepadanya dan juga anak-anaknya melalui selawat dan juga pahala tersebut. Begitu juga
ia termasuk hadiah di dalam lembaran amalannya. Kelebihan yang ke-20, selawat itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-21, selawat itu sebagai cahaya yang menerangi pembacanya di dalam kubur kelak. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan juga cahaya pada hari kebangkitan, dan juga cahaya ketika mana melalui titian sirat. Yang ke-22, selawat itu memenangkan musuh serta menyucikan hati daripada sifat munafik dan juga hati yang kotor berkarat. Yang ke-23, dikasihi oleh orang mukminin dan tidak ada yang membencinya melainkan munafik yang jelas munafiknya. Yang ke-24, dapat melihat wajah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, dan kebanyakan darinya ketika dalam keadaan sedar. Jadi boleh tengok Nabi SAW juga dalam keadaan yaqazah, tidak ada masalah. Ada para ulama yang mengatakan harus perkara tersebut berlaku. Kemudian yang ke-25, selawat itu mengurangkan pembacanya dari diumpat, dan ia merupakan amalan yang paling afdal dan berkat serta paling banyak manfaat di dunia juga di akhirat. Serta banyak lagi kelebihan-kelebihan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumaat, untuk kita menggalakkan diri kita membanyakkan selawat dan juga salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.